Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak media yang mengikuti sidang media pada petang ini. Saya Akmal Nasir, Ahli Parlimen Johor Bahru, yang mana saya akan membawa satu isu susulan daripada perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 yang sedang berlaku. Jadi tajuk sidang media pada petang ini, benarkah syarikat konsesi milik seorang individu boleh dapat sehingga 1 bilion ringgit kontrak penyelenggaraan jalan, dan siapakah individu misteri tersebut? Jadi merujuk kepada perbahasan saya bertarikh 8 November 2021 semalam, saya telah mendedahkan mengenai beberapa syarikat konsesi yang membolot kerja-kerja penyelenggaraan jalan di Johor. Antara syarikat-syarikat tersebut adalah pertama, Safwa Global Venture M. Sdn Bhd, iaitu yang menumpukan kepada penyelenggaraan jalan-jalan PBT. Yang kedua, Amona Infracare Sdn Bhd, penyelenggaraan jalan-jalan negeri JKR Zon A. Teto Engineering Sdn Bhd, penyelenggaraan jalan-jalan negeri JKR Zon B. Keempat, Infra Desa Johor Sdn Bhd, penyelenggaraan jalan-jalan kampung dan luar bandar negeri Johor. Bagi mereka yang mungkin pertama kali mendengar isu ini, ianya bermaksud bahawa monopoli itu berlaku bagi jenis jalan-jalan tersebut. Jadi ianya seperti seolah-olah mewujudkan satu kartel yang menjaga setiap segmen penyelenggaraan jalan-jalan di negeri Johor. Dan semalam juga saya telah berkongsi bagaimana syarikat Safwa Global Venture Sdn Bhd dikatakan telah dikurniakan sebanyak 350 juta ringgit nilaian kontrak bagi tahun 2021, iaitu tahun ini yang mana belanjawan yang telah dibentangkan pada tahun lepas. Peruntukan ini diperoleh daripada peruntukan Maris. Jadi sebab itu sebenarnya ada locus standi, kerana duit itu datangnya daripada kerajaan persekutuan, disalurkan melalui peruntukan Maris, kemudian peruntukan Maris ini dipecahkan kepada syarikat konsesi tersebut. Dan juga persoalan yang saya timbulkan semalam, iaitu benarkah dalam tempoh 3 tahun ini kontrak keseluruhan yang diterima oleh syarikat Safwa Global Venture M. Sdn Bhd ini akan mencecah 1 bilion ringgit. Walaupun cuba dihubungi oleh pihak media, bila saya lihat coverage ataupun laporan media semalam yang menyatakan secara spesifik daripada Malaysia Kini yang cuba berhubung dengan syarikat tersebut, dan juga saya percaya perkara ini sudah pasti sampai kepada pihak-pihak yang berkenaan, namun belum ada sebarang maklum balas yang diterima terhadap perkara-perkara yang saya bangkitkan. Maka hari ini saya ingin mengemukakan beberapa maklumat tambahan supaya perbincangan yang lebih telus dan terbuka yang kita boleh ambil dan mengelakkan berlakunya sebarang pembaziran ataupun ketirisan. Jadi berdasarkan semakan yang dibuat melalui carian di Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM, kami mendapati bahawa pemegang saham syarikat Safwa Global Venture M. Sdn Bhd adalah dimiliki oleh seorang individu bernama Anwar bin Hussein dengan pegangan 1 juta 2 unit. Dan berdasarkan carian tersebut, yang mana kalau dilihat, yang ini adalah daripada carian di SSM yang dibuat pada awal tahun ini. Mungkin perkara ini diubah dan sebagainya, itu ada kemungkinan berlaku. Tapi pada satu ketika
apabila syarikat ini dianugerahkan kontrak daripada kerajaan, pemegang sahamnya adalah milikan seorang individu bernama Anwar bin Hussein. Manakala kalau diteliti juga dari segi senarai pemegang ataupun pengarah syarikat ketika itu yang dipetik pada Februari 2021 menunjukkan bahawa pengarahnya juga adalah seorang individu yang sama, Anwar bin Hussein. Jadi bagaimana pada satu ketika sebuah syarikat yang mengawal kontrak-kontrak penyelenggaraan kerajaan berkaitan jalan PBT di negeri Johor, yang pegang saham syarikat tersebut seorang individu dan yang menjadi pemegang ataupun pengarah kepada syarikat juga individu yang sama. Jadi ini sebenarnya menimbulkan persoalan yang sangat serius mengenai urus takbir syarikat konsesi yang mempunyai kepentingan menguruskan dana rakyat ataupun dana kerajaan. Dan seterusnya, ada juga yang memberi gambaran bahawa Anwar bin Hussein ini juga merupakan seorang individu yang rapat dengan pemimpin-pemimpin politik terutamanya daripada Parti Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Jadi pada petang ini juga saya nak kongsikan satu gambar, bukan hendak menuduh tetapi nak menunjukkan bahawa hubungan itu ada, dan ramai yang bertanya di kalangan kontraktor-kontraktor, nama ini sebenarnya agak mula disebut-sebut tetapi juga gambaran itu tidak jelas. Jadi di sini saya ada terima satu kiriman gambar yang menunjukkan bahawa siapakah itu Anwar bin Hussein, iaitu individu yang ke-1, 2, 3 daripada kanan, yang dikatakan gambar ini diambil sebelum lagi Menteri Besar sedia ada, belum menjadi Menteri Besar. Katanya yang saya terima gambar ini, Menteri Besar ketika itu merupakan Esko Kerajaan Negeri Johor yang bertanggungjawab soal-soal kerja-kerja kontrak itu. Jadi bagi saya, bukan nak menuduh, tapi saya ingin memohon penjelasan bagaimana saya mohon penjelasan semalam di dalam Dewan Yang Mulia itu, tak ada maklum balas, tak ada respon. Maka saya ingin bertanya sekali lagi, siapakah individu yang memang menjadi misteri di kalangan kontraktor-kontraktor kecil di Johor yang bernama Anwar bin Hussein tadi. Perkara yang seterusnya yang saya juga sebut semalam dalam ucapan saya adalah soal kriteria yang diguna pakai untuk melantik syarikat tersebut. Adakah proses yang dilalui itu melalui proses secara terbuka? Adakah masuk tender dan sebagainya? Kerana berdasarkan dokumen SSM yang sama, maksudnya modal yang berbayar daripada individu tersebut adalah berjumlah RM1 juta sahaja. Manakala kontrak yang diterima untuk tempoh 3 tahun itu mencecah RM1 bilion. Maksudnya berbeza, ataupun jika tidak dibandingkan dengan kemampuan dari segi keuangan dengan pulangan yang diterima itu 1000 kali ganda. Jadi bagaimana syarikat yang hanya dimiliki oleh seorang individu bermodalkan hanya RM1 juta boleh dapat kontrak mencecah RM1 bilion dalam tempoh 3 tahun. Malah ada juga aduan yang disampaikan bahawa ketika penganugerahan itu dibuat, syarat dari segi tajuk kerja CIDB itu pun tidak jelas. Yang ini saya mohon maklum balas daripada pihak kerajaan. Selain itu, perkara yang dibangkitkan dan saya rasa perlu diulas supaya lebih nampak dari segi angka-angkanya adalah apabila berlaku proses penswastaan, antara alasan yang diguna pakai kenapa hendak dipindahkan daripada agensi kerajaan yang menguruskan kontrak tersebut kepada agensi swasta ataupun syarikat konsesi adalah bertujuan untuk menjadikan kos yang lebih efektif dan juga
dari segi kualiti ataupun persaingan yang dapat menghasilkan mutu kerja yang lebih berkualiti. Tapi dalam isu ini, sebaliknya yang berlaku. Syarikat konsesi ini lebih dilihat bertindak sebagai orang tengah dan membuat keuntungan di kedua-dua pihak, iaitu dengan harga yang lebih tinggi diperoleh daripada kontrak yang dianugerahkan oleh kerajaan, manakala yang diberikan kerja-kerja kepada kontraktor-kontraktor kecil itu berharga lebih rendah. Jadi saya ada terima maklumat daripada sumber yang menyebut bahawa memperoleh dokumen daripada Safwa Global Venture Sdn Bhd itu sendiri, iaitu tender yang dikeluarkan pada awal tahun ini. Jadi berdasarkan dokumen yang ada gambar rajah, ada maklumat dari segi harga-harga tersebut yang disebut sebagai perbandingan. Dalam industri mungkin tahu, tapi untuk orang di luar untuk nampak dari segi perbezaan harga tersebut, untuk harga penurapan jalan Premix AC14, ini jenis Premix tersebut untuk meter padu, iaitu berharga diletakkan RM477.75. Tapi sebagai perbandingan, kalau kita kira tebal itu yang standard digunakan untuk projek ini 40mm Premix AC14, harga yang ditawarkan oleh syarikat konsesi itu kepada kontraktor-kontraktor kecil adalah sebanyak RM19.11. Sebagai perbandingan, harga penurapan jalan Premix AC14 jika kontraktor-kontraktor kecil ini terima ataupun dapat yang diperoleh daripada pihak berkuasa tempatan melalui proses sebut harga adalah sekitar RM28 hingga RM29 meter persegi. Kita bandingkan kalau kontraktor sekarang ini yang mereka terpaksa berdepan dapat job daripada syarikat konsesi Safwa ini, harga yang mereka boleh dapat sekitar RM19. Tapi kalau dapat secara terus sebelum ini melalui proses sebut harga dari kerajaan tempatan, harganya RM28 hingga RM29. Cuma ada sumber memaklumkan ketika ini syarikat Safwa Global Ventures Sdn Bhd mendapat harga jauh lebih tinggi daripada kerajaan, iaitu yang dikatakan dibayar sekitar RM34 meter persegi. Jadi keuntungan berganda daripada syarikat yang boleh dianggap sebagai middleman. Ini bukan lagi Alibaba sahaja, ini memang syarikat yang buat untung dengan harga daripada kerajaan, buat untung dengan harga yang lebih rendah bila ditawarkan kepada kontraktor-kontraktor kecil. Keuntungan ataupun perbezaan harga tersebut dengan kos boleh mencecah 78%. Kontraktor kecil, Bumi Putra biasa dapat RM19, mereka boleh dapat sehingga RM34. Untung boleh dianggap sebagai atas angin ni RM15 ataupun 78% daripada kos harga yang terpaksa dihadapi oleh kontraktor-kontraktor kecil. Ini juga menimbulkan persoalan dan merupakan salah satu sebab kenapa saya bawa isu ini. Kerana apabila berlaku jurang harga yang sangat ketara, dan kita tahu juga kerja-kerja kecil ini akan diserahkan kepada kontraktor-kontraktor kecil. Bila berlaku jalan-jalan yang diselenggara itu tidak sempurna, bila berlaku kalau ada job yang dibuat, kerja yang dibuat itu tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan, siapa yang patut bertanggungjawab? Kerana yang menjadi masalah sekarang ini, yang duduk mengagihkan kontrak itu adalah syarikat konsesi. Manakala yang bertanggungjawab untuk memastikan spesifikasi itu takkan syarikat sendiri, maka agensi kerajaan yang terpaksa
pegang spesifikasi tersebut. Bila berlaku pelanggaran, bila berlaku kerja tidak sempurna, bagaimana kebertanggungjawapan itu boleh berlaku. Jadi sebab itu, dalam perbahasan yang saya sebutkan semalam, maka saya ingin meminta ataupun mendesak supaya ada keperluan menilai konsesi penyelenggaraan ini, terutamanya yang diberikan kepada syarikat yang berkepentingan peribadi. Sebab konsesi ini bukan satu konsep yang baru. Ada konsesi yang mungkin berjaya, terutamanya apabila spesifikasi itu perlu diselenggara ataupun diselaraskan. Ada juga konsesi yang kita tahu rakyat Malaysia ada pegangan, sebagai contoh KWSP yang mempunyai pegangan dalam PLAS dan sebagainya. Dan saya juga ingin mengulangi gesaan kepada kerajaan dalam soal belanjawan tahun 2022 untuk menimbang kembali cadangan ataupun yang telah disebut dalam dokumen bajet bahawa peruntukan kepada Jabatan Audit Negara akan dipotong untuk tahun 2022 ini kepada RM154 juta. Ini tidak masuk akal dalam keadaan kita tahu belanjawan yang dibentangkan ini juga menjadi belanjawan paling besar dalam sejarah negara, tetapi dalam soal pemantauan, soal audit dipotong. Itu tidak munasabah. Dan pada masa yang sama, terakhir sekali, dari segi peranan syarikat konsesi ini, bila dibawa ke peringkat PAC maupun kepada Jabatan Audit Negara, masalah yang dihadapi syarikat tersebut adalah syarikat milikan individu. Maka Jabatan Audit nak masuk, nak buat penilaian itu memang sukar, memang nak masuk tak boleh kerana dianggap itu bukan agensi kerajaan. Sedangkan RM350 juta duit yang diperturunkan kepada syarikat konsesi tersebut adalah peruntukan daripada Maris. Jadi bagaimana kita nak memastikan kerja itu dengan lebih sempurna, maka perlu ada jalan supaya mereka ini juga dipertanggungjawabkan untuk diaudit oleh agensi kerajaan, terutamanya Jabatan Audit Negara. Jadi itu adalah isu yang saya hendak kemukakan. Kalau ada soalan saya terima, kalau tidak ada saya menunggu maklum balas daripada pihak yang berkenaan. Ada soalan? So tak ada soalan. Memang saya mengharapkan kalau pihak media boleh kongsikan perkara ini supaya ada maklum balas daripada pihak berkenaan, kerana apabila belanjawan telah diumumkan di peringkat persekutuan, contohnya peruntukan Maris ini akan diperturunkan pula kepada kerajaan-kerajaan negeri. Saya rasa masih ada ruang untuk kita memperbaiki supaya kerosakan itu tidak berlaku pada tahun hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.